Hijriah. Ya Allah, sekejap benar masa berlalu. Mudah-mudahan kita tidak rugi dengan masa yang Allah berikan kepada kita pada waktu ini. InsyaAllah. Amin. Tuan-tuan puan, setakat hari ini, puan-puan dah belajar berapa tanda bacaan dengan Ustaz? Dah berapa dah tanda? 6. Tapi 6 tu tak sampai lagi habis pun, 6,5 lah kiranya. Sebab apa? Ada sambungan saat lagi, Ustaz nak sambung 6.3. Di bawah tajuk bacaan nun iwad. Itu sebab tadi Ustaz dah pesan, semua para pelajar tolong dapatkan nota ini di belakang. Pastikan semua ada nota ini untuk kita rujuk di manakah berlakunya bacaan nun iwad dalam Quran kita. Sebab apa? Saya sendiri pun tak hafal di mana berlakunya bacaan nun iwad. Melainkan kalau ada nota baru kita tahu. Dekat situlah tempatnya. Jadi setiap pelajar kena ada nota ini. Ya. Baik, sebelum saya izinkan kita teruskan kepada tanda yang ke-6.3. Ada baiknya puan-puan sebut sekali lagi daripada awal tanda yang pertama sampai kepada tanda 6.2. Apakah tanda-tanda bacaan yang sudah kita belajar? Silakan yang pertama. Tanda bulat kecil. Yang kedua, bersambung atau wasal. Yang ketiga, bulat bujur meninggi. Yang keempat, tanda mati atau sukun. Yang kelima, huruf mim kecil. Dan yang keenam, tanda tanwin. Itulah antara tanda bacaan yang dah habis kita belajar. Tapi puan-puan, biasanya Ustaz akan buat ulang kaji lagi tau. Nanti akan datang kalau sempat kita buat ulang kaji. Dan nanti puan-puan akan saya sediakan nota ringkas berkenaan dengan tanda-tanda bacaan. Dia ada nota ringkas juga ya. Nanti akan datang. Setelah kita habis belajar mengikut buku, baru beli nota ringkas tersebut ya. Baik, tuan-tuan puan-puan, sila buka buku tajuk Ustaz dulu. Mari kita ulang siaran pada tanda yang ke-6 terlebih dahulu, 6.1 dan 6.2. Sila buka buku tajuk Ustaz pada muka surat 83. Okey, tuan-tuan puan, cuba sebut sama-sama tanda tanwin. Okey, notanya Ustaz dah bagi belum minggu sudah? Dah bagi, sila refer kepada nota masing-masing lah. Apapun kita tengok buku dulu ya. Okey, bila sebut tanda tanwin ni, apa yang kita gambarkan? Tanwin tu apa? Baris dua lah ya, sama ada di atas, di bawah atau di depan. Itulah baris dua ataupun itulah tanwin. Jadi tuan-tuan, dulu masa tajwid tahap 1 belajar tak tanwin? Hukum nun mati dan tanwin belajar tak? Tapi dulu belajar dalam bab dengung tak dengung bacaan. Contohnya, apabila nun mati atau tanwin jumpa dengan ya wa mim nun, maka jadilah hukum idgham ma'al ghunna. Apabila nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf ra dan lam, jadilah hukum idgham bila ghunna. Mujur jawab alhamdulillah. Maknanya puan-puan masih ingat lagi dah apa yang Ustaz ajar. Banyak lagi hukum-hukum lain yang melibatkan nun mati dan tanwin yang kita dah belajar masa tajwid tahap 1. Tuan-puan, kali ini saya nak bawakan tanda tanwin tak ada kena-mengena lah dengan apa yang kita cerita tadi. Saya tak nak ajar lagi lah hukum idgham ma'al ghunna, idgham bila ghunna. Tapi dalam masa yang sama, setiap para pelajar kena faham ya, apa jumpa apa jadi idgham ma'al ghunna, bila ghunna dan seterusnya hukum-hukumnya lain. Puan ingat tak dalam hukum nun mati dan tanwin tajwid tahap 1, bab 1, di dalamnya ada berapa hukum? Ni Ustaz tunjuk apa ni? 5. Ada 5 hukum tuan-tuan kena ingat ni. Akan sekejap lagi akan kita kaitkan dengan tanda tanwin yang kita akan belajar sebentar lagi ya. Jadi 5 hukum yang kita dah belajar dulu masa tajwid tahap 1. Yang pertama idgham ma'al ghunnah, yang kedua idgham bila ghunnah, yang ketiga iklab, yang keempat ikhfa hakiki, yang kelima izhar halqi. Alhamdulillah, seronok jawab ramai-ramai. Selalunya betul kan ramai-ramai jawab soalan Ustaz ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, sekali lagi diulang sebut tajuk yang ke-6 muka surat 83 ya. Buka buku tajuk Ustaz belakang. Puan-puan, tanda tanwin. Sekali lagi. Puan, apa dia tanwin? Baris 2 di atas, di bawah atau di depan. Alhamdulillah. Betul lah tu. Puan-puan, rupa-rupanya tanda tanwin ni sama ke semuanya? Tak sama. Dia ada selari, ada berselang. Betul? Jadi dalam hal ini, ulama bahagikan tanda tanwin ini kepada 3 poin. Poin yang pertama, tengok muka surat 83 ya. 6.1. Nampak tak baris 2 di atas, di bawahnya selari ke berselang? Berselang ataupun tidak selari. Nampak tak baris 2 di atas, di bawah tidak selari? Bukan bermakna satu panjang satu pendek, tidak. Dua-duanya sama panjang, tetapi
dia tidak selari ataupun berselang. Itu maknanya. Kemudian baris dua di depan selari ke berselang? 99 tu selari ke berselang? Selari. Apa pula berselang? Kalau 69 baru berselang. Dia selari lah tu. Ya, 99 tu namanya selari. Ataupun sama je, 99 begitu. Jadi tiga bentuk tanwin ni, baris dua di atas berselang, baris dua di bawah berselang, baris dua depan selari. Tanda ini ulama namakan ataupun ulama berikan dengan tiga gelaran. Berapa gelaran? Tiga gelaran. Gelaran yang pertama apa dia minggu sudah? Tanwin idgham. Sebut. Gelaran yang kedua tanwin ikhfa. Gelaran yang ketiga tanwin. Betul lah Puan Salim tu minggu sudah. Alhamdulillah. Kalau Puan tak betul Salim, maka salah jawapan tadi Puan ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Kerana Puan rajin menyalin apa yang Ustaz tulis dekat whiteboard. Jadi saya tak payah tulis apa-apa sebab nota tu dah ada pada buku masing-masing ataupun pada salinan yang Puan salin minggu sudah. Okey tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Persoalannya, apabila sudah diberikan gelaran tadi, yang pertama tanwin apa? Idgham. Macam mana nak cari tanwin idgham ni dalam Quran? Persoalannya tu. Puan-puan, tapi sebelum tu saya nak tanya dulu. Apa makna idgham ji? Masuk. Jadi, macam mana nak cari tanwin idgham dalam Quran? Kata ulama kena cari hukum apa? Kena cari idgham ma'al ghunnah atau idgham bila ghunnah. Kat mana contohnya? Tu dalam buku lah tuan-tuan. Tu contoh yang pertama. Cuba ikut Ustaz. Qalilam ma yu'minun. Nampak tak contoh dalam buku tadi Ustaz kan? Puan-puan nampak tak dekat situ ada tanwin? Maka kebetulan tanwin tu jumpa dengan mim. Bila tanwin jumpa dengan mim, hukum tajwidnya apa? Idgham ma'al ghunnah. Itu nama hukum tajwid. Tapi kalau Ustaz tanya apa nama ataupun gelaran tanda bacaannya? Tanwin idgham. Mana puan tahu? Sebab hukum tajwidnya idgham ma'al ghunnah. Kan kita sebut idgham ma'al ghunnah. Maka gelaran tanwinnya adalah tanwin idgham. Setakat ni okey tak? Harap-harap okey lah puan-puan. Ustaz risau tanda tanwin ni. Dulu masa Ustaz ngajar ada sebahagian ataupun segelintir pelajar yang masih tak nampak lagi apa yang Ustaz khabar sebenarnya. Sebenarnya saya nak khabar kepada tuan-tuan, ulama berikan gelaran bagi setiap tanda tanwin yang kita jumpa dalam Quran. Jadi gelaran yang pertama apa nama tadi? Tanwin idgham. Ustaz boleh tak kalau saya jawab tanwin idgham ma'al ghunnah? Jawapannya tak boleh jawab gitu. Pasal apa? Ustaz bukan nak minta tanya nama hukum tajwid. Saya hanya minta nama gelaran bagi tanwin tersebut. Jadi apa nama tanwin tadi? Tanwin idgham mu'taman. Okey, nombor dua, contoh yang kedua. Faqi'ul launuha. Kali ini nampak tanwin tak? Nampak juga Ustaz. Jadi puan-puan kena ingat ya, dalam bab ini puan-puan kena cari tanwin, barulah hukum tu disebut sebagai tanwin. Kalau tuan-tuan cari nun mati boleh ke? Tak boleh lah. Ustaz tak ada kena-mengena dengan tanwin. Ustaz ajar kami tanwin, maka carilah tanwin. Jadi puan-puan nampak tak di sini? Faqi'ul launuha. Ulang. Tanwinnya tu bertemu dengan lam. Apa nama hukum tajwidnya dulu? Idgham bila ghunnah. Maka secara automatik gelaran tanwinnya itu adalah tanwin idgham. Pandai. Kalau gitulah jawapan tuan-tuan, Ustaz bagi 2 markah dalam periksa nanti. Tapi kena ingat soalannya bukan satu, banyaklah soalannya nanti papa kena jawab. Ya. Jadi setakat 2 contoh tadi faham tak? Kenapa disebut tanwin idgham? Sebab contoh yang pertama merujuk kepada hukum idgham ma'al ghunnah. Contoh yang kedua merujuk kepada idgham bila ghunnah. Jadi oleh kerana kedua-duanya hukum idgham, maka disebut sebagai tanwin idgham. Setakat ni okey tak? Mudah-mudahan ya puan-puan doalah, mudah-mudahan faham apa yang diajar. Seterusnya, gelaran yang kedua. Gelaran yang kedua yang Ustaz tulis minggu sudah di whiteboard, namanya tanwin apa? Sebut, tanwin ikhfa.
Puan-puan dah salin ke belum? Minggu sudah punya nota. Dah salin dah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz tak payah tulis apa-apa kat whiteboard. Sebab saya lagi Ustaz nak sambung 6.3. Baru Ustaz tulis kat whiteboard ya. Jadi 6.1 ni puan-puan dah salin dah minggu sudah ya. Sekali lagi diulang namanya tanwin ikhfa. Sebut. Persoalannya apa makna ikhfa? Tersembunyi atau samar-samar. Pandai. Persoalannya nak cari hukum apa nak jadikan dia sebagai tanwin ikhfa? Jawapannya ikhfa hakiki. Yes. Contoh tu dalam buku qitalin fi. Baca. Bukankah di situ ada tanwin? Tanwin jumpa dengan fa, apa nama hukumnya? Ikhfa hakiki. Maka secara automatik tuan, gelaran tanwin yang kita sebut tadi namanya tanwin ikhfa. Jadi setakat ni okey ke? Alhamdulillah. Puan-puan, nak cari ikhfa hakiki senang ke susah dalam Quran? Senanglah sebab hukumnya banyak, hurufnya banyak kan? Huruf ikhfa hakiki berapa je? Huruf ikhfa hakiki berapa? Sudah. 15 huruf. Ustaz tunjuk 5 ni. Bukan 5. Ustaz tunjuk 15 huruf. Allahu Akbar. Tak apalah tuan-tuan perempuan. Siapa yang tak berapa ingat tolonglah. Kembali ke pakai jalan belajarlah tuan-tuan hukum-hukum yang dulu-dulu ya. Sebelum ini. Okey puan-puan. Jadi sekarang ni jelas tak? Ada dua gelaran setakat ini yang kita sebut tadi. Yang pertama tanwin idgham. Yang kedua tanwin ikhfa. Yang kedua ikhfa tadi. Okey. Gelaran yang ketiga. Sebut sama-sama. Tanwin ghunnah. Macam mana nak cari tanwin ghunnah dalam Quran? Okey, Ustaz nak tanya dulu. Apa makna ghunnah je? Ghunnah tu dengung. Dengung tu bunyi apa? Bunyi sengau, ya. Okey, baik. Tuan-puan, kata ulama, nak cari tanwin ghunnah, kamu boleh cari sama ada hukum yang melibatkan idgham ma'al ghunnah atau ikhfa hakiki sahaja. Jadi daripada 3 contoh dalam buku tajuk Ustaz ni, yang mana contoh yang merujuk kepada idgham ma'al ghunnah? Contoh yang pertama, faqalilam lamma yu'minun. Puan, ini hukumnya idgham ma'al ghunnah. Maka secara automatik juga dia boleh disebut sebagai tanwin ghunnah. Tanwin apa? Tanwin ghunnah. Lagi satu, kat mana hukum ikhfa hakiki? Yang ketiga, qitalin fi. Maka dengung tak bacaan kita? Dengung. Maka kalau dengung juga boleh disebut sebagai tanwin ghunnah. Jadi inilah gelaran, 3 gelaran yang Ustaz dah tunjuk pada minggu sudah. Mudah-mudahan pelajar yang tak datang tengok balik rakaman dalam YouTube kita. Ada Ustaz sebut tentang 3 gelaran ini ya. Jadi puan-puan, inilah cerita 6.1. Setakat ni ada soalan tak nak tanya? Ada soalan ke tidak? Tak ada. Nak tahu faham tak faham senang je. Nanti puan-puan buat latihan. Ustaz nak tengok puan-puan boleh cari tak tanwin idgham, tanwin ikhfa ataupun ghunnah dalam Quran kita, insya-Allah. Okey, ya saya. Yes, contoh nombor 1, muka surat 83 muka tajuk Ustaz ni. Contoh nombor 1 sebelah kanan tu dengan nombor 3 yang sebelah kiri sekali tu, puan-puan boleh letak dengan 2 gelaran. Sama ada tanwin idgham atau tanwin ghunnah. Yes. Manakala yang tengah-tengah faqi'ul launuha, hanya boleh 1 gelaran saja, iaitu tanwin idgham. Setakat ni okey ke? Harap-harap okeylah tuan-tuan puan. Ya, marilah kita teruskan dengan muka surat 84. Silakan 6.2. Okey, kali ini kalau puan-puan tengok tu tanwin baris 2 di atas dengan baris 2 di bawahnya selari ke berselang? Selari, maksudnya sama je atas dengan bawah berdua di bawah tu sama saja selari ataupun kalau puan tengok sama dia punya barisnya. Dan manakala baris 2 di depan disebut ataupun ditulis dengan bentuk berselang. Betul? Berselang tu maksudnya tidak selari dah 69. Kalau jumpa bentuk yang ini, apa gelaran yang ulama beri? Tanwin izhar. Sebut. Tu dah ada Ustaz tuliskan, tanwin izhar. Persoalannya Ustaz, dalam Quran nanti kami nak cari hukum apa nak merujuk kepada tanwin izhar? Carilah hukum izhar halqi. Contoh? Bacalah. Innallaha azizun hakim.
Baca. Bukankah Azizun Hakim tu tanwin tu ada kat situ kan? Jumpa dengan ha pedas. Apa nama hukum terlebih dahulu? Izhar halki. Secara automatik gelaran tanwin itu adalah namanya tanwin izhar. Itulah ceritanya. Jadi puan-puan bubur kat situ, gariskan Azizun Hakim, gelaran dia adalah tanwin izhar. Nanti dalam periksa, tajuk tahap 3 tuan-tuan kena jawab begitu. Tuan-tuan tak boleh jawab izhar halki. Kalau izhar halki, itu nama hukum tajwid yang kita dah belajar masa tajwid tahap 1. Sekarang ni puan-puan berada tajwid tahap berapa? Tajwid tahap 3. Maka jawab ikut kaedah tajwid tahap yang ketiga. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Haqqan 'alal muhsinin. Ada tanwin tak? Ada, tapi tanwin tu jumpa dengan apa? Ain. Maka hukum tajwidnya apa terlebih dahulu? Izhar halki. Maka secara automatik gelaran tanwinnya apa? Tanwin izhar. Masya Allah, pandai. Jadi susah ke senang nak ngecam tanwin izhar ni? Senang, tapi dengan syarat tuan-tuan cam apa dia izhar halki. Kalau tuan-tuan tak cam apa dia hukum izhar halki, tuan-tuan mengalami masalah untuk nak mencari tanwin izhar. Jadi tuan-tuan, inilah hukum yang tuan-tuan diberikan oleh para ulama dalam kitab-kitab tajwid, dan sebagai pembaca Quran kita kena tahulah apa gelaran bagi tanwin tadi. Setakat ni 6.1 dan 6.2 okey tak? Okey, alhamdulillah. Seterusnya saya nak lanjutkan dengan 6.3. 6.3 yang kita sebut di sini, tapi sebelum tu Ustaz tulis dulu ya. Tajuknya adalah tanda tanwin. Nombor 6 lah, tanda tanwin. Ini tajuk kita. Tapi sekarang ni kita pergi 6.3. Di mana kita jumpa nanti begini. Ni. Anak panah, yang ni hamzah wasal. Apa namanya ni? Ini diberikan nama tanwin izhar bertemu hamzah wasal. Cuba sebut tanwin izhar bertemu dengan hamzah wasal. Nampak tak tanwin izhar macam ni? Ni yang kita baru guna tadi dah. Yang 6.2 tadi. Ini namanya tanwin izhar. Jumpa dengan apa ni? Hamzah wasal. Hamzah wasal tu apa je? Gabungan alif dan kepala huruf sad. Jangan senyap tak menjawab. Sebab ustaz dah ajar dah hamzah wasal tu apa. Hamzah ni ada dua je dalam Quran. Namanya hamzah wasal. Satu lagi hamzah qata'. Hamzah qata' tu tak ada kena-mengena lah dengan apa yang ustaz ajar ni. Yang kita gunakan ni adalah hamzah wasal. Jadi apa dia punya istilah ni disebut sebagai tanwin izhar bertemu hamzah wasal. Okey. Dan puan-puan, dia ada gelaran yang ulama berikan dalam Quran. Okey, baik kita baca dulu ya. Dinamakan bacaan nun iwad. Sebut. Dinamakan bacaan nun iwad. Pernah belajar tak man iwad? Pernah belajar tak? Pernah lah puan-puan masa tajuk tahap 2 semasa sudah. Kan ada man iwad namanya. Apa makna iwad? Iwad apa makna? Tukar atau ganti. Tukaran ataupun gantian. Jadi, kalau orang sebut bacaan nun iwad, maknanya terjemahannya adalah nun gantian. Ataupun tukaran. Boleh juga. Puan-puan pernah dengar tak masa kecil-kecil dulu, tok-tok guru sebut nun iwad, nun iwad. Inilah dia. Soalnya macam mana nak kenal bacaan nun iwad? Ini jawapannya. Tanwin izhar bertemu hamzah wasal. Jadi kita yang baca Quran ni mata tu kena cerah, tengok nampak dalam tulisan ada tak tanwin izhar? Ada tak jumpa dengan hamzah wasal? Kalau ada, maka dinamakan bacaan nun iwad. Apa makna nun iwad? Nun gantian ataupun tukaran. Boleh berlaku lah, tak ada masalah. Seterusnya, kaedah bacaan ialah, cuba ikut Ustaz baca. Dengan menukar tanwin kepada baris satu
dan letakkan nun kecil berbaris satu di bawah sebelum atau di bawah hamzah wasal. Maknanya dekat sini Ustaz nak tulis apa tahu? Kaedah bacaan. Kaedah bacaannya adalah mula-mula sekali kita tukarkan baris 2 kepada baris 1. Macam ni dah. Asalnya nanti kita nampak pada tulisan baris 2 tuan. Tapi nanti bila kita baca tukar pada baris 1. Okey, step yang pertama. Step yang kedua, letakkan nun kecil berbaris 1 di bawah sebelum atau di bawah hamzah wasal. Ni. Faham tak ayat Ustaz ni? Letakkan nun kecil berbaris 1 di bawah sebelum atau di bawah hamzah wasal. Jadi contohnya macam mana? Tapi sebelum tu Ustaz nak bagi tahu ni, dalam Al-Quran, tuan-tuan tahu tak ada berapa jumlah bacaan nun iwad? Terdapat 37 bacaan nun iwad. Dan puan-puan, kita hari ni baca Quran Majid ke Quran Uthmani? Uthmani. Untuk Quran Uthmani ulama tak tunjukkan cara bacaan. Maknanya kita kena pandai-pandai bawa diri. Dan sebelum pandai-pandai bawa diri, tuan-tuan kena belajarlah dulu. Dan mujur hari ni tuan-tuan belajar dengan saya lah. Alhamdulillah. Tapi mungkin tuan-tuan dah belajar dengan ustaz-ustaz lain juga ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, rupa-rupanya dalam Quran ada sebanyak 37 bacaan nun iwad. Saat lagi kita buat praktikal ya. Baik, contohnya macam mana? Contohnya dulu. Okey, contoh saya ambil senang ya dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Okey, contohnya ya. Qul huwallah, tengah ya. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Hu ahadun. Lepas tu kita nampak apa lepas ayat ni? Bulatan berhias. Macam ni kan? Nombor 1. Lepas tu apa lagi? Allahus Samad. Allahus Samad. Okey, tuan-tuan. Saya nak ingatkan di sini. Perhatikan. Sekiranya kita sambungkan bacaan ayat 1 kepada ayat 2, maka akan berlakulah bacaan nun iwad. Jadi tuan-tuan kena ingatkan diri masing-masing kat sini. Perhatian. Bacaan nun iwad hanya berlaku ketika wasal sahaja. Maknanya kalau tuan-tuan berhenti berlaku tak bacaan nun iwad? Tak berlaku. Jadi sat lagi nak jadikan bacaan nun iwad, tuan-tuan kena sambung. Apa makna wasal? Sambungkan kalimah ini ahadun kepada Allahu, baru jadi bacaan nun iwad. Persoalannya macam mana nak baca? Okey, sebelum kita baca tuan-tuan, kita terjemahkan dalam bentuk tulisan dulu ya. Tadi puan-puan nampak pada tulisan apa ni bacaannya? Ahadun, sebut. Sat lagi tuan-tuan pergi baca. Sat lagi pergi baca ahadu. Cuba ikut. Ahadun. Sat lagi baca apa? Ahadu. Tak boleh baca ahadun lagi dah tuan. Siapa yang ngajar? Tok-tok guru ulama-ulama Quran yang ngajar pada saya dan ngajar kepada tuan-tuan perempuan. Jadi tuan-tuan kena ikut, kena follow lah. Ya. Jadi sekali lagi diulang, ahadun jadi apa? Ahadu. Okey. Ni, bulatan beras ni buang ataupun kita ketepikan seketika. Kita teruskan kepada kalimah Allahu. Puan nampak tak dekat sini ditulis Allahu, betul? Saat lagi tak boleh baca Allahu. Kena baca dengan
Nillahu. Nampak tak ni? Ada nun kecil berbaris satu di bawah, letak di mana ni? Di bawah hamzah wasal, ataupun nak letak sebelum pun tak apa. Benda tu tak jadi masalah. Sebelum boleh ataupun di bawah hamzah wasal pun boleh. Jadi yang ni bacaannya macam mana Ji? Nillahu. Sebut. Bila kita combine, kita gabung, ahadunillahu. Sebut. Kalau dah boleh baca yang tu, apa lagi kita bacalah daripada awal. Ready? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Boleh ke baca gitu? Rasa-rasanya mana senang je? Kita sambung ke kita berhenti aja? Dah agak dah kalau berhenti lagi senang tuan-tuan ni. Tapi kalau sambung tuan-tuan kena baca dengan kaedah seperti mana yang Ustaz ajar tadi. Ya? Jadi tuan-tuan di sini benda ni tak wajib. Tak wajib. Ulama kata baca nun iwad hanya berlaku ketika wasal saja. Maknanya kalau tuan-tuan tak nak sambung, tuan-tuan nak berhenti macam mana bacaannya? Qul huwallahu ahad. Itu yang lebih mudah. Kalau tuan-tuan rasa nak buat yang tu. Tapi kalau dengar Tok Imam, terutamanya solat tarawih. Kan puan-puan biasa dibaca surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua kan? Ada setengah Tok Imam dia baca gini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dia sambung. Maka tuan-tuan jangan terkejut. Salah Tok Imam tu baca. Salah apanya? Betul. Itu namanya bacaan nun iwad. Yang diajar oleh tok-tok guru yang terdahulu, ulama-ulama Quran kepada kita. Dan hari ini kita praktikkan sama-sama seperti mana yang diajar oleh mereka kepada saya dan juga tuan-tuan perempuan sekalian. Baik tuan-tuan, takkan satu contoh je. Ini surah mana ni? Al-Ikhlas ayat 1 ke 2. Puan-puan kan Ustaz kata ada 37 contoh, betul? Okey, contoh yang lain macam mana pula? Okey, Ustaz bagi ambil contoh yang lain, tengok dalam buku tajuk Ustaz. Contoh yang kedua, surah Al-Kahfi. Nampak tak? Tadi surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 2. Contoh yang kedua ni, Jazaan Al-Husnah. Ini namanya surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Sekejap ya, Ustaz bagi contoh yang kedua. Ini contoh 1. Ini contoh 2. Contoh yang kedua, surah Al-Kahfi. Ayat berapa tu? Ayat 88. Okey, kalau puan-puan suka baca surah Al-Kahfi, ayat 88 mesti jumpa ni. Ayatnya berbunyi begini tuan. Jazaan. Ni, tanwin izam ni, jazaan. Lepas tu kat sini al-husna. Al-husna. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Macam mana kita nak sambungkan bacaan? Jaza. Sekali lagi, jaza. Tenggelam timbul suara tuan-tuan. Macam tak berapa confident je. Okey, dengar dulu. Tadi kita nampak kat sini jazaan. Sat lagi pi baca jazaa. Sebut. Kat sini al-husna. Sat lagi baca nil husna. Sebut. Bila kita gabung, jazaanil husna. Tak apalah, Ustaz tulislah macam mana dia punya rupa tulis bentuk bacaannya. Jazaa. Kemudian yang ni husna. Husna. Okey. Maknanya kat sini nanti baris 2 tukar baris 1, yang ni pula letak nun baris 1 di bawah. Maka tuan-tuan, sekali lagi kita baca dengan jazaanil husna. Sebut. Kalau orang tanya kenapa kena baca gini, jawapannya mudah aja. Sebab inilah yang diajar Nabi SAW kepada para sahabat. Ketika Nabi terima wahyu, inilah yang diajar oleh Malaikat Jibril kepada Nabi. Nabi ajar pada sahabat, sahabat ajar kepada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya turun kepada tok guru saya. Tok guru saya turun pada saya. Dan saya turun pada tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan turun kepada siapa? Pada anak cucu, insya-Allah, mudah-mudahan. Di rumah kan ada anak cucu kita kan. Jadi puan-puan ajar pada mereka, insya-Allah mudah-mudahan bacaannya betul seperti mana yang diturunkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang lain. Puan-puan, ini contoh yang keberapa?
Yang kedua. Contoh yang ketiga. Tengok dalam buku tajuk Ustaz. Surah Al-Baqarah ayat 180. Surah Al-Baqarah ayat 180. Apa bunyi ayatnya? Panjang ayatnya, tapi saya ambil kalimah yang berkenaan saja. Khairan al-wasiyatu. Tengok ni. Khairan al-wasiyatu. Dalam Quran macam ni dah dia. Al-wasiyatu. Wasiyatu. Okey, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tunjukkan saya bacaan kalau disambungkan. Khairan al-wasiyatu. Jadi khairanil wasiyatu. Sebut. Maknanya khairan ni sudah jadi khairah saja. Khairan ni sudah jadi khairah sahaja. Manakala al-wasiyatu jadi nil wasiyatu. Okey, tuan. Senang aja. Khairan akan jadi khairah. Al-wasiyatu jadi nil wasiyatu. Ikut Ustaz. Khairanil wasiyatu. Sebut. Tuan-tuan, setakat ni baru berapa contoh kita baca? Mari kita baca contoh yang lain dalam nota Ustaz. Nota ini, pastikan semua ada nota ni. Kalau tak ada, share dengan kawan. Silakan ikut Ustaz, kita baca semua contoh ya. Supaya, ya saya. Okey. Kalau dalam Quran Uthmani, bukan tak wajib perempuan. Dia hanya diwajibkan ataupun mesti dilaksanakan kaedah ini ketika bacaan wasal. Tapi kalau kiranya kita berhenti, contohnya tuan nak berhenti dekat sini ya. Jazaa. Lepas tu al-husna. Boleh? Maknanya ada pilihan kepada kita para pembaca sama ada nak berhenti atau nak sambung. Cuma kalau sambung, tuan-tuan kena amalkan kaedah ini dalam bacaan. Kalau tak amalkan, tak praktikkan, bermakna bacaan tuan-tuan salah. Tidak mengikut kiraat yang betul. Tuan-tuan tahu tak? Oh, lupa pula Ustaz tanya. Kita baca Quran ni ikut kiraat siapa? Sudah. Kita baca Quran ikut kiraat siapa? Tak apalah, biasa tulis. Kita baca Quran ikut kiraat Imam Asim. Riwayat siapa? Imam Habs. Tariq siapa? Asy-Syatibiyah. Tu dia. Kenapa tuan-tuan tak jawab? Sebab belum belajar. Nanti belajar, tahulah jawabnya. Bila nak belajar ni Ustaz ni? Kiraat, riwayat Tariq ni bila nak belajar? Semester depan. Nanti dengan Ustaz belajar. Ya, tajuk tahap yang keempat. Apapun sebagai pembaca Quran, kalau orang luar ke sana tanya, kita baca Quran ikut siapa? Papan jawab, kiraat Imam Asim, riwayat Imam Habs, Tariq Asy-Syatibiyah. Sebut nama imam pun tergeliat lidah kita perempuan je. Tak apalah nak buat macam mana. Baru first time sebut Ustaz. Okey, perempuan tahu tak yang Ustaz gariskan ni? Imam Asim, Imam Habs, Imam Asy-Syatibiyah. Mereka ni adalah bukan orang biasa. Mereka ni adalah sahabat-sahabat Nabi. Walaupun mereka ni tak jumpa Nabi, tapi mereka hidup pada zaman sahabat. Nabi dah wafat, dah tak ada dah. Mereka hidup pada zaman sahabat. Dan mereka belajar Quran direct dengan sahabat-sahabat Nabi. Perempuan, kalau dah belajar Quran dengan sahabat-sahabat Nabi, hebat tak ilmu mereka ni? Hebat. Dan mereka ni bukan sekadar hebat belajar dengan sahabat Nabi. Malah mereka mengkaji bacaan sahabat-sahabat yang lain. Dan akhirnya ada di kalangan mereka ni yang menghasilkan banyak kitab-kitab berkenaan dengan kaedah pembacaan Quran. Jadi perempuan, nanti insyaAllah sampai masanya semester depan tuan-tuan belajar siapa Imam Asim, siapa Habs, siapa Imam Asy-Syatibiyah. Tapi buat masa ini pegang dulu apa yang Ustaz khabar, apa yang kita belajar hari ini ada kena-mengena dengan imam-imam ini. Dan kalau ditanya kenapa kita kena baca begini, jawapannya adalah mengikut apa yang diajar ataupun ditunjukkan oleh Imam Asim, Imam Habs dan Imam Asy-Syatibiyah dalam pembelajaran pengajaran mereka satu ketika dulu. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya kita tidak boleh menijakkan bacaan ini dalam Quran. Jadi tuan-tuan tak boleh ikut kaedah sendirilah. Ustaz, saya nak baca khairal wasiyatu. Betul tak? Tak betul.
Kalau puan-puan baca begitu, bermakna tuan-tuan tak ikut kiraat yang ini. Kalau ikut kiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, Tariq Asy-Syatibiyah, bacaannya mesti khairanil wasiyah, jazaanil husna. Kena baca begitu. Dan puan-puan, nanti kejap ya. Dan puan-puan jangan pula sebut nama ustaz pula. Ustaz, saya baca Quran ni ikut kiraat ustaz. Mana ada kiraat saya perempuan? Saya tidak mewujudkan kiraat. Saya hanya menyambung apa yang diajar oleh tok-tok guru saya kepada saya dan saya ajar kepada tuan-tuan. Yang mewujudkan kiraat adalah ini namanya. Imam Asim, Imam Hafs dan juga Imam Asy-Syatibiyah. Yang hidup pada zaman sahabat-sahabat Nabi. Okey puan, ada soalan nak tanya? Okey, dalam Quran Majid berbeza sedikit dengan kita. Dalam Quran Majid, dia tunjukkan nun kecil. Ni, nun kecil ni ditunjukkan. Kalau puan-puan balik rumah, ada Quran lama, nun kecil ni ditunjukkan. Jadi mudah kalau kita baca kan. Tapi puan-puan dalam Quran Utsmani tidak ditunjukkan. Puan-puan, itu perbezaannya. Jadi sekarang ni, terpulang pada tuan-tuan nak guna Quran Majid boleh, nak guna Quran Utsmani boleh. Cuma berhati-hati kalau guna Quran Utsmani, dia hanya tunjukkan macam ni saja. Kalau Quran Majid dia tunjuk begini. Dia ada nun kecil di bawah. Ya. Jadi tuan-tuan dua-dua boleh berguna belaka. Puan-puan jangan pula kata, Ustaz, oleh kerana saya dah berguna Utsmani, maka Quran Majid saya tak nak baca. Tak boleh. Boleh baca, tak ada masalah. Dekat Mekah, kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi umrah, pergi haji, ya. Dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi, Ustaz perhatikan 4-5 tahun sudah Ustaz pergi umrah, ya. Ustaz tengok masih ada lagi Quran Majid digunakan dalam Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Bermakna Quran tu masih boleh digunalah. Cuma kaedah penulisannya berbeza. Adalah ulama-ulama yang berpendapat perlu diletakkan nun kecil baris satu di bawah. Ada ulama pula berpendapat tak perlu letak, hanya buat macam ni saja dan pandai-pandailah kita dapatkan kaedah bacaannya. Jadi ini saya nak tunjukkan dalam nota ustaz ni sebanyak 37 tempat dalam Quran yang terdapatnya bacaan nun iwad. Okey, kita tengok rujuk nota ustaz ni. Kita mulakan yang pertama. Surah Al-Baqarah ayat 180. Mula-mula sekali puan-puan baca yang sebelah kanan sekali. Okey, cuba ikut ustaz. Kita baca yang tengah-tengah tu, yang ada tanwin izhar jumpa hamzah wasal. Boleh? Okey, ready. Khairan al-wasiyatu. Nanti puan-puan sambung jadi apa? Nampak tak yang tengah-tengah ni ustaz dah tunjukkan dah cara bacaan. Ini saya tunjukkan. Tapi kena ingat dalam Quran tak ada yang tengah-tengah ni tau. Dalam Quran yang sebelah kanan. Jadi puan-puan kena pandai-pandai bawa diri. Sekali lagi dia ulang. Khairan al-wasiyatu. Jadi apa? Betul. Lulus. Nombor 2. Surah Al-A'raf ayat 8. Yawma idzin al-haqqa. Sekali lagi puan. Bagus. Yawma idzinil haqqa. Sebut. Itu surah Al-A'raf tau, ayat 8. Seterusnya surah Al-A'raf ayat 158. Jami'an allazi, sambung. Ui, pandai. Tempat yang keempat surah Al-A'raf ayat 164. Qauman Allahu. Ui, pandai juga. Surah Al-A'raf ayat 177. Mathalan al-qawmu. Ui, pandai. Seterusnya muka surat sebelah. Surah yang ke-6 At-Taubah ayat 24. Wa amwalun iqtaraftumuha. Ada yang salah baris pula. Okey, tak apa-apa. Dengar Ustaz baca ya. Dan puan-puan tolong adakan qalqalah pada bacaan. Dengar ni. Wa amwalun iqtarafluniqa. Ada qalqalah. Wa amwalun iqtaraftumuha. Mesti ada apa tadi? Qalqalah. Sebab ada qaf yang mati kat situ. Okey, seterusnya surah At-Taubah ayat 30. Uzairun ibnullahi. Sekali lagi dengar Ustaz baca.
Uzairun ibnullahi. Ada qalqalah juga ya, sebab ada ba mati kat tengah-tengah kan. Puan-puan kena lantunkan bacaan. Surah Hud ayat 42. Nuhun ibnahu. Pandai. Seterusnya muka surat yang ketiga. Yang ada 7 muka surat puan-puan ya. Kita buat praktikal selalulah semua bacaan nun iwat ni. Surah Ibrahim ayat 18. Karamadin ishtadat bih. Pandai. Sekali lagi. Karamadin ishtadat bih. Puan-puan perasan tak? Bacaan nun iwat hanya berlaku ketika sambung, ketika wasal aja. Okey. Seterusnya tempat yang ke-10 Ibrahim 26. Khabithatin ijtussat. Sekali lagi, khabithatin ijtussat. Okey, puan-puan jangan tergeliat lidah ya puan-puan ya. Kalau rasa tergeliat lidah tu, buat 2-3 kali. InsyaAllah mudah-mudahan kali kedua, kali ketiga tu yang tepat ya. Okey, seterusnya contoh ke-11. Saya baca sebelah kanan sekali tahu. Luthin al-mursalun. Pandai. 12 surah An-Nahlu ayat 87. Yauma idzin as-salam. Pandai. Alhamdulillah. Tapi kena ingat ya, dalam Quran nanti yang tengah-tengah tu tak ada tau. Puan-puan tak akan nampak daun kecil, puan-puan akan nampak yang sebelah kanan. Okey, teruskan 13 surah Al-Kahfi ayat 77. Qaryatin istata'ama. Pandai juga. Surah Al-Kahfi ayat 88. Jazaan al-husna. Pandai juga. Muka surat yang keempat. Surah Maryam ayat 7. Bighulamin ismuhu. Sekali lagi. Bighulamin ismuhu. Seterusnya yang ke-16 Maryam ayat 61. Adnin allati. Pandai. Surah Al-Hajj, ambil perhatian. Surah Al-Hajj ayat 11 ada 2 tempat berlakunya bacaan nun aiwat. Yang pertama, khairun itma'an nabi. Pastikan tuan-puan ada qalqalah tahu. Khairun itma'an nabi. Sekali lagi. Bagus. Tempat yang kedua masih juga dalam surah Al-Hajj ayat 11. Fitnatun inqalaba. Dengar Ustaz baca. Fitnatun inqalaba. Siapa tahu apa hukum inqalaba? Apa hukum? Tak ingat dah. Ikhfa. Ikhfa tak jawab. Ikhfa hakiki lah perempuan. Allahu Akbar. Mana Ustaz tahu ikhfa hakiki perempuan? Okey. Ni saya nak tunjukkan. Perempuan tengok. Nampak tak ada nun kecil? Nun kecil baris mana? Baris bawah bacanya ni. Tapi selepas nun kecil nampak tak hamzah wasal? Lepas hamzah wasal nampak tak nun besar? Nun besar itu namanya nun mati. Nun besar itu namanya nun mati. Jumpalah dia dengan huruf selepasnya apa? Namanya ikhfa hakiki. Sebut je. Baik, tuan-tuan tulis dekat nota kita. Takut lupa. Mana tahu puan-puan pergi baca fitnatun ni qalabu. Ni qalabu saja. Tak boleh. Dia kena baca fitnatun ni qalabu. Qalaba, minta maaf. Fitnatun ni qalaba. Sebut.
Kalau orang tanya apa nama hukum nil qalaba? Iqta' hakiki. Okey, sambung. Surah Al-Hajj ayat 25. Sawa'an al-akifu. Pandai. Surah Al-Mu'minun ayat 38. Rajulun iftara. Pandai. Muka surat 5, silakan. Muka surat 5 pula. Surah Al-Furqan ayat 4. Ifkun iftarahu. Pandai. Surah Al-Furqan lagi ayat 26. Yauma idzin al-haqqu. Pandai. Surah Asy-Syu'ara ayat 105. Nuhin al-mursalin. Sambung. Surah yang sama tapi ayat 1, 2, 3. Adun al-mursalin. Bagus, setakat ni kita teruskan dengan surah Sabah ayat 24. Surah Sabah ayat 13, minta maaf. Surah Sabah ayat 13, ya. Puan-puan, kali ini kita ada pilihan sama ada nak berhenti boleh, nak sambung boleh. Tapi cuba kita sambungkan bacaan. Rasiyatin i'malu. Rasiyatin i'malu. Sambung. Puan, agak-agak surah ni kan ayat ni, puan-puan rasa nak sambung ke nak berhenti? Kalau saya berhenti tuan-tuan, tak payah sambung. Sebab apa? Ayat ni panjang. Ayat ni panjang kan? Dan mustahil nampak kita boleh cukup panjang tuan-tuan. Melainkan kalau kita ni qori dan qori'ah, tu lain cerita lah. Kita ni orang awam biasanya nampak kita ngam-ngam je perempuan ya, tak berapa panjang. Jadi saya galakkanlah kalau boleh, puan-puan raikan wakaf jaiz yang ada di situ. Nampak tak? Rasiyat. Sebut. Berhentilah dulu. Sebab apa? Nak meraihkan wakaf jaiz. Puan-puan, apa nama wakaf tu? Apa makna jaiz? Harus atau digalakkan. Kalau jumpa nak buat apa je? Wah, berhenti aja. Digalakkan berhenti. Senangnya jawab berhenti aja tuan-tuan. Allahu Akbar. Dulu Ustaz ngajar digalakkan berhenti. Tuan-tuan jawab hari ni berhenti aja. Allahu Akbar. Ada harapan tuan-tuan ulang kaji dengan Ustaz balik. Allahu Akbar. Baik, kita teruskan tuan-tuan ya. Maknanya tadi, dengar dulu. Surah Sabah ayat 13 tadi. Kalau tuan nak berhenti boleh. Rasiyat. Ikut dulu. Lepas tu putus nafas. Tarik nafas baru. Nak mulakan ayat berikutnya, nak baca macam mana? I'malu ke a'malu u'malu. I'malu, pandai. Itulah caranya kalau kita berhenti. Tapi kalau tuan-tuan nak sambung, maka praktikkan bacaan nun iwad dalam bacaan tadi. Kalau sambung macam mana bacaannya? Rasiyatin i'malu. Sebut. Pandai. Seterusnya muka surat yang ke-6, sikit lagi. Contoh 25 ataupun bilangan 25 ayat surah Sabah ayat 31. Ba'din al-qawla. Sambung. Surah As-Saffat ayat 6. Bizinatin al-kawakib. Pandai. Surah Ghafir ayat 8. Adanin allati. Pandai. Surah Al-Jathiyah ayat 9. Syai'an ittakhadhaha. Pandai juga. Surah An-Najm ayat 50. Adan al-ula. Pandai juga. Surah Al-Hadid ayat 27. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Sekejap. Ada kesilapan sikit bacaan tadi. Patutnya puan-puan baca warahbani. Ni tu kena beratkan sikit puan.
Sebab apa ada sabdu pada ya? Dengar Ustaz baca. Bila sambung bacaannya begini. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Jangan lupa ya sabdu pada ya tadi. Okey, teruskan muka surat yang terakhir. Muka surat yang ketujuh. Okey, surah Al-Jumu'ah. Yang ni pendek-pendek aja. Aulahwan infaddu. Perasan tak ada hukum ikhfa' hakiki lagi sekali? Aulahwan infaddu. Sebut. Bagus. Surah Al-Qiyamah ayat 12. Yauma idzin al-mustaqar. Berhenti. Bagus. Surah Al-Qiyamah ayat 30. Yauma idzin al-masaq. Puan jangan lupa kol-kolah kat ujung sekali tu ha. Yauma idinil masaq. Kadang-kadang kita terlupa dengan kol-kolah kat ujung tadi. Apa nama kol-kolah kat ujung tadi? Nama kol-kolah pun lupa juga. Kol-kolah apa namanya? Kubra lah perempuan. Patutlah salah baca. Perempuan tak apa-apa ingat apa nama kol-kolahnya. Namanya kol-kolah kubra puan. Ya, bukan sugra, kubra. Sebab apa huruf qaf tu berada di hujung dan diwakafkan. Okey, seterusnya. Surat Al-Ikhlas macam tadi yang Ustaz tunjukkan. Ahadun Allahus Samad. Cuba sambung. Pandai. Surah Al-Humazah ayat 1 hingga 2. Lumazatin alladhi lumazatinil ladhi. Sebut. Betul. Al-Baqarah ayat 61. Huwa khairun ihbitu misran. Agak-agaknya boleh tak kita berhenti huwa khairun? Boleh tak? Kalau berhenti huwa khairun jadi apa tuan? Huwa khair. Begitu juga dengan di atas tadi Al-Humazah. Kalau kita berhenti lumazatin jadi apa? Lumazah. Dan tuan-tuan itu boleh dipilih kepada kita yang nak membaca ayat ni nanti. Mana yang senang, berhenti ke sambung? Berhenti lagi senang. Maka pilihlah yang berhenti. Maka perempuan ada dua pilihan, sama ada nak berhenti atau sambung. Okey, last kali surah Asy-Syu'ara ayat 160. Qaumul Lutsin al-mursalin. Alhamdulillah. Jadi total yang terdapatnya bacaan Nun Iwad berapa? 37. Ustaz kami nak kena hafal ke Ustaz? Tak payah hafal. Kalau puan-puan takut lupa ataupun takut tak ingat cara bacaannya, puan-puan bawa lah nota Ustaz ni ke mana-mana. Bawa lah nota ni ke mana-mana. Ataupun kalau puan-puan rajin macam Ustaz dulu, saya tandakan selalu pada Quran. Pun boleh juga. Puan-puan sekarang ni nak tandakan Quran senang aja, tak payah conteng apa. Puan-puan beli pelekat yang warna-warni tu letaklah dekat Quran masing-masing. Pun boleh juga. Tak ada masalah. Boleh ke puan-puan? Boleh. Tapi andai katalah puan-puan Ustaz, nota pun Ustaz saya lupa bawa, nota Quran pun saya lupa tanda, macam mana Ustaz? Saya nak baca ni tapi saya tak tahu nak baca. Puan-puan cepat-cepat ambil gambar, hantar kat Ustaz, tanya, Ustaz macam mana nak baca ni? Nanti saya tunjukkan cara bacaan. Boleh? InsyaAllah. Puan-puan sekarang ni zaman moden puan-puan. Senang sangat nak bertanya dengan Ustaz. Cuma sama ada Ustaz tu ada masa dengan tidak je jawab soalan kita ya. Allahu Akbar. Jadi nota yang Ustaz bagi ni bagus tak bagus ni? Baguslah sebagai panduan. Kalau tak ada nota ni bukan puan-puan kena mencari-carilah dalam Quran. Dan puan-puan nak cari satu Quran bukan senang. Dulu masa saya belajar nota ni tak ada puan-puan. Masa saya belajar dulu tak ada nota ni. Saya pandai-pandailah cari dalam Quran sendiri. Jadi puan-puan syukur, alhamdulillah puan-puan mudah belajar hari ini dengan Ustaz. Sebab nota-nota segala-galanya ada dah Ustaz bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, habis cerita 6.3. Setakat ni ada soalan ke? Tak ada. Kalau tak ada saya nak sambung sikit poin yang ketujuh, boleh tak poin yang ketujuh?
Okey, poin yang ketujuh sikit lah saya nak sambung ni. Saya nak pergi 7.1 dengan 7.2. Okey. Baik, 7.1 tandanya apa? Cuba sebut. Tanda huruf kecil. Ada berapa huruf kecil kat situ? Mana tiganya? 5. Ada 5, puan-puan tak selak bawah dan muka surat sebelahnya. Tapi tak apa, saya nak ambil 3 dulu. Saya nak ambil 4 dulu, minta maaf. Saya nak ambil 4 tanda huruf kecil ya. Okey, kita pergi tanda yang ketujuh. Tanda, sekejap ya. Huruf kecil. Dan huruf kecil yang ditunjukkan sini ada 5 sebenarnya. Yang pertama alif kecil, kedua waw kecil, ketiga ya kecil, keempat nun kecil, dan yang kelima nanti sin kecil. Jadi ada berapa huruf? Ada 5. Okey, hari ini saya nak tunjukkan, saya nak ambil 4 dulu. Saya nak ambil 7.1. 7.1 kalau puan-puan perhatikan merujuk kepada huruf alif, waw dan ya kecil. Maknanya 7.1 ni saya nak fokuskan kepada 3 huruf ini. Alif, waw dan ya kecil. Okey, kata ulama merujuk kepada huruf alif, waw dan ya kecil. Itulah namanya. Puan-puan ya? Alif, waw, ya kecil. Okey. Puan-puan biasa tak jumpa huruf ni dalam Quran? Biasalah ustaz, tapi kadang-kadang ustaz mata saya tak berapa nampak. Pasal apa? Hurufnya kecil kan? Jadi puan itu sebab bila baca Quran pastikan Quran yang dibaca itu selesa untuk kita melihatnya, untuk kita membacanya. Baik, apa ulama kata tentang huruf alif waw yang kecil? Dianggap sebagai sebut huruf mad dan perlu dibaca mengikut kaedah hukum mad. Rupa-rupanya huruf alif waw yang kecil ni bukan huruf yang tak kena baca dalam Quran. Sebab apa ulama kata dianggap sebagai huruf mad. Huruf mad. Puan-puan dulu belajar tak hukum mad? Nah, dan perlu dibaca mengikut kaedah hukum mad. Baik, puan-puan hukum mad sikit ke banyak? Ada berapa? Tapi kena ingat, bukan semua hukum mad menggunakan huruf mad kecil begini. Ingat, bukan semua hukum mad gunakan huruf mad alif waw yang kecil sebegini. Baik, jadi puan-puan, antara hukum mad yang terlibat apa? Siapa tahu? Kata dah belajar hukum mad dengan ustaz. Antara hukum mad yang terlibat yang gunakan alif waw yang kecil, apa? Mad asli. Sudah tentu mad asli. Contoh? Sudah. Tak apalah, biar Ustaz tunjukkan contohnya. Nama mad asli tadi betul. Contohnya, ingat tak kalau kita baca surah Al-Fatihah pada perkataan Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Bukankah ada dekat sini alif kecil? Nampak? Dekat sini, Ar-Rahmani sebut. Ataupun perkataan lain, Yuhyi. Tak apa, biar Ustaz soal, Ustaz jawab dulu. Tuan-tuan nampak tak ni? Yuhyi, dia guna apa ni? Ya kecil. Ini namanya mad apa? Mad asli. Tapi takkan satu mad aja tuan-tuan. Mad kan ada 14. Mad apa lagi? Siapa tahu? Mad apa lagi yang gunakan alif waw yang kecil? Mad silah. Okey, boleh? Mad silah qasirah. Contoh? Ustaz juga. Okey, tak apa. Perkataan lahu, duhu. Nampak tak digunakan? Ataupun bihi. Bihi pun boleh juga. Bihi ataupun dihi. Tengok ya. Dihi ataupun bihi. Nampak tak di sini? Mesti ada huruf kecil. Sama ada waw atau ya. Ini mad silah apa namanya? Mad silah qasirah. Okey, nombor 3. Antara mad lagi? Mad silah tawilah. Sama juga. Boleh dibaca
boleh menggunakan alif waw yang kecil. Contohnya, indahu illa. Contohnya ya, indahu ni dalam ayat kursi. Indahu illa. Indahu illa sebut. Tu adalah huruf waw kecil. Okey, selain pada 3 mat ni, mat lain, mat apa lagi yang guna alif waw yang kecil? Siapa ingat? Mat tamkin. Okey, boleh? Mat tamkin. Contoh? Yuhyi an-nabiyyina. Ni tuan. An-nabiyyina. Ataupun al-hawariyina, dan seumpama dengannya. Dah cukuplah satu contoh puan nak menunjukkan mat ini menggunakan huruf ya kecil. Lagi mat apa lagi? Mat arid disukun. Tertinggal mat arid disukun, kasihan dia. Patutnya mat arid disukun dulu tadi sebut, tapi tak apalah. Baru teringat mat arid disukun. Contoh? Ini contoh yang sama. Boleh juga contoh yang sama boleh jadi mat arid disukun kalau wakaf, ataupun contoh yang lain al-hawa ataupun Dawud. Tengok ni. Dawud. Bila kita wakaf, maka huruf matnya adalah waw kecil. Dawud. Sebut. Boleh? Waw kecil. Mat apa dia baca tadi? Mat alif sukun. Cukuplah puan-puan. Sebenarnya banyak juga ya mat-mat yang menggunakan alif waw yang kecil. Tapi kena ingat, tak semua hukum mat menggunakan alif waw yang kecil. Antaranya ini sajalah antara mat yang kita gunakan alif waw yang kecil. Tapi ada tu dalam buku tajuk Ustaz. Mari kita baca. Mari kita baca contoh dalam buku tajuk Ustaz. Wa ala absarihim ghishawah. Puan-puan nampak tak dekat wa'ada? Ada apa hurufnya? Alif kecil. Manakala absar, alif kecil. Manakala ghishawah, alif kecil. Persoalannya, apakah hukum mat yang dibaca tadi? Siapa ingat? Wa'ada mat apa? Sudah. Mat apa? Mat jaiz munfasil. Absar mat apa? Man asli. Ghishawah man apa? Man asli juga. Pandai. Bukankah mat asli tersenarai dalam mat yang menggunakan huruf kecil? Okey, seterusnya. Ma haulahu. Siapa tahu haulahu tadi tu mat apa? Mat silah qasirah. Sebut. Apakah huruf yang digunakan, tanda bacaan yang digunakan? Waw kecil. Okey, teruskan. An-nabiyyina. Puan-puan nampak tak ada ya kecil kat situ kan? Tapi apakah hukum mat yang digunakan tadi? Mat tamkin. An-nabiyyina adalah mat tamkin seperti mana contoh di whiteboard tadi. Liqaumihi. Ini mat silah apa pula? Tawilah. Dan huruf kecil yang digunakan? Ya kecil. Pandai. Inna waliyallahu. Puan, ada 1% ataupun sedikit sangat dalam Quran nanti, dia gunakan huruf kecil tetapi dia bukan huruf mat. Contohnya ini. Inna waliyallahu. Sebut. Bapak perasan tak ada ya, huruf yang kecil. Tapi ini bukan huruf mat. Kenapa dia bukan huruf mat? Sebab dia bersabdu. Huruf mat tak boleh ada sabdu tuan ya. Dia kena hanya mati aja. Jadi kat sini, huruf ya bukan huruf mat tau. Tapi kalau ditanya apakah tanda bacaan, puan-puan jawablah huruf ya kecil. Huruf apa puan? Ya kecil. Dan nak jawab mat ke tidak? Tak payahlah sebab dia tak ada hukum mat kat situ. Okey, sambung.
liyasu'u. Apakah huruf tanda bacaan pada liyasu? Waw kecil. Maka mat apa yang dibaca, siapa ingat? Ini namanya mat wajib muttasil. Sebut. Mat wajib tak ada dalam senarai tadi. Tapi tak apa, boleh masukkan dalam senarai. Dan puan-puan, ini menunjukkan sebahagian besar hukum mat menggunakan alif waw yang kecil dalam hukum mat tersebut. Cuma tuan-tuan kena fahamlah, setiap hukum mat ada harakat yang berbeza, ada harakat yang sama. Betul? Macam mat wajib muttasil tadi berapa harakat? 4 atau 5. Tadi kita jumpa mat silah qasirah, berapa harakat? Mat silah qasirah 2. Tadi kita jumpa mat tamkin berapa harakat? 2. Tadi kita jumpa mat silah tawilah berapa harakat? 4, 5. Kenapa jadi 2 pula? Ya Allah, 4, 5. Jadi tuan-tuan, oleh kerana tak berapa boleh jawab soalan ustaz, maka ada harapan mengulang kaji pada masa depan. Apa ulang kaji baliklah dengan ustaz, ya. Okeylah, saya rasa cukuplah ni. Saya tak ada ruang lagi nak tulis poin 7.2. Tak apa, yang ni kita sambung minggu depan, ya. Jadi tuan-tuan, jadi setakat hari ni saya dah ajak 6.3 dan sempat kita masuk 7.1 tadi berkenaan dengan huruf-huruf kecil. Minggu depan kita continue dengan huruf kecil nun dan kita continue sambung pula dengan huruf kecil sin pada minggu hadapan. Tolong hadir, ya. Dan puan-puan, mari kita baca Quran, kita praktikan dalam bacaan Quran kita, jumpa tak huruf-huruf kecil ataupun jumpa tak bacaan nun iwad. Mari kita silakan baca Quran jilid yang kedua. Surah apa yang kita baca pada hari ini? Surah An-Nisa ayat 30. Ayat 30. 30. Betul. Ayat 30 bawah sekali itu, wa may yaf'al dzalika. Okey, setakat hari ini puan-puan dah belajar berapa tanda? Dah tak ingat dia berapa tanda. 7, 7.5. 7.5 lah tuan-tuan. Sebab 7 tak habis lagi kan? 7.5. Sebab 7 hari ini kita baru pergi kepada 7.1. Makna 7.5. Maknanya banyak tak tanda dah belajar dah? Banyak. Maka ada harapan untuk menjawab soalan ustaz. Okey, ready? Ayat 30 surah An-Nisa, muka surat 49, juzuk yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا. Okey, saya nak tanya tanwin lah. Kalau puan-puan masih ingat tanwin. Puan-puan nampak tak ada satu tanwin tadi? Udwana wa zulma. Ada satu tanwin kan? Tanwin jumpa dengan waw. Apa nama hukum dulu? Idgham ma'al ghunnah. Bila idgham ma'al ghunnah, automatik tanwin itu digelar dengan tanwin idgham atau ghunnah. Idgham boleh, ghunnah boleh. Dua-dua boleh jawapannya, perempuan, tak ada masalah. Sambung. Fasawfa nuslihi nara. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Ada tanwin kat ujung tadi kan? Tapi kena ingat, tanwin yang kat ujung tu tak diguna pakai ketika wakaf. Dia hanya diguna pakai ketika wasal. Kalau wakaf dia tak jadi tanwin lagi dah tuan. Dia jadi baris satu je pada yasira. Jadi untuk yang ini, tuan-tuan tak boleh kaitkan dengan gelaran. Seperti mana yang Ustaz ajar sebelum ini, tanwin idgham, tanwin ikhfa, tanwin ghunnah, izhar, puan-puan tak boleh kaitkan. Sebab tanwin di sini tak diguna pakai dalam bacaan. Melainkan kalau tuan-tuan sambung dengan ayat berikutnya. Tapi tadi kita tak sambung, kita berhenti kan? Okey, sambung. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir
نكفر عنكم سيئاتكم Harap-harap cukup lah nafas. Tapi kalau tak cukup, puan-puan boleh nukaffir ankum. Boleh berhenti kat situ dan ghostan balik nukaffir ankum. Boleh juga. Okey, tak apa, kita ghostan balik. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما Cuba tumpukan ayat ini. Mudkhalan karima. Sebut. Bukankah di situ ada tanwin? Okey, kalau nak tahu tanwin apa, puan-puan kena tahu dulu apa nama hukum tajwid. Kata ulama, tanwin ni jumpa dengan kaf. Bila tanwin jumpa dengan kaf, nama hukum tajwidnya apa? Ikhfa hakiki itu jawab dalam hati. Nanti dalam periksa, jawab pada kertas adalah gelaran pada tanwin tadi. Apa nama gelarannya? Tanwin ikhfa boleh ataupun tanwin ghannah. Boleh belaka tuan. Ikhfa boleh, ghannah boleh. Andai katalah dalam periksa kita blank, puan-puan. Beliau tak nampak apa. Ustaz, saya tak tahulah apa tanwin ni, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Maka puan-puan bertanya khabarlah dengan kawan sebelah. Mana tahu kawan sebelah boleh bantu. Ustaz, kawan sebelah pun sama macam saya, Ustaz. Macam mana? Maka puan-puan bertanyalah dengan sesiapa yang boleh jawab soalan. Dan kalau tak tahu betul-betul jawapannya, sila rujuk kepada saya lah, puan-puan ya, insya-Allah. Jadi puan-puan nampak tak nama tanwin tadi namanya apa? Tanwin ikhfa boleh, ghannah pun boleh. Sambung. Wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Ulang perkataan 'ala ba'd. Okey. Lirrijali nasibun mimma iktasabu. Maktasabu mimma iktasabu. Bukankah sebelum tu ada tanwin? Nasibum mimma. Nampak tak tanwin? Jumpa dengan mim. Kalau ikutkan hukum tajwidnya apa je? Idgham ma'al ghannah. Tu jawab dalam hati. Sat lagi nanti bila jawab periksa, apakah gelaran pada tanwin itu? Tanwin idgham atau ghannah. Boleh belaka. Pilih salah satu jawapan lah tuan-tuan. Tapi kalau rajin buat bubur dua-dua, tak rajin, tak ingat, pilih salah satu. Sama ada tanwin idgham ataupun ghannah. Walin nisa'i nasibun mimma iktasabn. Mimma iktasabn. Bila sebut kasabn, perempuan ada qalqalah tak? Ada qalqalah tak? Apa tak ada ni? Ada lah perempuan. Kat mana? Tu huruf ba tu. Ba tu kan duduknya tengah-tengah. Maka namanya qalqalah sugra. Qalqalah apa je? Sugra. Sugra tu apa maknanya? Kecil atau sederhana. Betul? Maknanya lantunan qalqalahnya ada tapi tidak begitu kuat. Tengok saya baca. Mim maktasabn. Gitu. Dan di hujung tu jangan lupa dia bunyi nun. Nun tu bila kita wakaf dia jadi mati. Maka bunyinya an. Gitulah. Mim maktasabn. Boleh dah tu. Alhamdulillah. Sambung. Was'alullaha min fadlih.
Inna Allah kana bikulli syai'in alima. Baik, saya nak tunjukkan tanwin pula. Lagi sekali ada tanwin. Syai'in alima. Tanwin tu jumpa dengan apa tuan? Ain. Apa nama hukum tajwidnya? Izhar halki. Jawab dalam hati. Nanti dalam kertas jawab tanwin apa gelarannya. Tanwin izhar lah. Nampak? Jadi tuan-tuan, nak tahu gelaran tanwin, kita semua kena tahu hukum tajwidnya lah. Kalau puan-puan tak tahu hukum tajwid, jawabnya tak tahulah tanwin apa kat situ. Jadi puan-puan kena tahulah hukumnya izhar halki, maka nanti jawab dalam paper, puan-puan kena tulis tanwin izhar. Tanwin apa namanya? Betul. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Okey, puan-puan ada tanwin tak? Ada satu tanwin, walikullin ja'alna. Tanwin tu jumpa dengan jim je. Tanwin jumpa dengan jim. Apa hukum tajwidnya dulu? Ikhfa hakiki. Maka gelaran tanwinnya tanwin ikhfa. Juga boleh disebut sebagai tanwin ghunnah. Boleh juga. Pilih salah satu lah. Tapi kalau saya macam perempuan, saya pilih tanwin ikhfa. Habis cerita. Tak payah sebut tanwin ghunnah dah. Pun boleh juga jawab begitu ya. Tapi tuan-tuan tak boleh pula jawab gini. Ustaz, hukum tadi ikhfa hakiki. Tapi saya jawab dengan tanwin idgham. Boleh ke? Nampak salah. Nampak benar salahnya perempuan. Pasal apa? Tak ada kena-mengena idgham dengan ikhfa. Kan berbeza tu kan? Idgham apa maknanya tuan? Masuk ikhfa, sembunyi. Kan tak sama makna tu. Jadi puan-puan tak boleh kaitkan dengan tanwin idgham. Sebaliknya tanwin apa tadi? Ikhfa sahaja ataupun ghunnah ya. Okey, sambung. Walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Puan-puan nampak tak aymanukum tadi? Aymanukum ada huruf alif kecil. Maka kalau disoal nanti dalam periksa, saya tulis kalimah aymanukum, apa tanda bacaan dekat situ? Alif kecil lah, habis cerita. Tapi tuan-tuan jangan jawab pula yang ni. Ustaz, dulu ada pelajar jawab gini tau. Ustaz tanya apa nama tanda bacaan, dia jawab apa tau? Mad asli, dibaca 2 harakat. Allahu Akbar. Memanglah betul mad asli 2 harakat, tapi hukum mad tak payah jawab. Sebab sekarang ni kita tengah belajar tanda bacaan. Jadi jawapannya tadi apa? Alif kecil. Habis cerita. Sambung. Inna Allah kana ala kulli syai'in syahida. Kebetulan ada tanwin lagi. Nampak tak? Syai'in syahida. Tanwin tu jumpa dengan shin, hukumnya ikhfa hakiki. Maka jawapan kita gelaran tanwinnya tanwin ikhfa. Pandai. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah. بما فضل الله بعضهم على بعض. Berhentilah kat situ. Oh ya, puan-puan ada banyak tanda bacaan, terutamanya kalau puan-puan nampak dekat ba'dahum, banyak tanda mati dekat situ. Ada tanda mati, betul? Tanda mati adalah tanda yang puan-puan kena jawab jugalah dalam periksa nanti.
Begitu juga dengan tanda yang baru kita belajar tadi. Dekat ada, apa tanda bacaannya? Alif kecil. Bagus. Itulah cara menjawab soalan Ustaz. Tapi tak apa-apa, nanti sebelum periksa tuan-tuan dijangka hujung bulan 1 ataupun paling lewat pun awal bulan 2. Periksa perempuan ya. Nanti sebelum periksa kita buatlah soalan latihan dulu untuk menjawab soalan peperiksaan kita ya, insya-Allah. Okey, teruskan. Wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Semua para pelajar tengok ayat ini. Hafizatul lil ghaibi. Tul lil ghaibi. Ada tanwin kan? Jumpa dengan huruf lam. Apa nama hukum tajwidnya? Idgham bila gunah. Jawab dalam hati. Nanti dalam periksa atas kertas kena jawab apa gelaran tanwinnya. Tanwin idgham. Tanwin apa puan? Tapi jangan terlajak tulis tanwin idgham bila gunah. Kalau tulis gitu, Ustaz bagi setengah markah je. Mengikut mood saya bagi markah pada waktu tersebut. Kalau Ustaz nak bagilah. Kalau Ustaz tak nak bagi, biasanya Ustaz bertelinga kat situ. Puan-puan tak perlu jawab dengan nama hukum tajwid. Puan-puan hanya sekadar jawab gelaran saja, iaitu tanwin idgham. Okey, sambung. Betul kan? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Fa'idhuhun. Tak cukup nafas, berhentilah dulu kat situ. Tapi kena ingat, bila berhenti, kena kekalkan wajibul ghunnah pada bacaannya. Sebab apa? Ada nun sabdu. Teruskan. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Nampak tak? Ali yang kabira. Ada tanwin di situ. Tanwin tu jumpa dengan kaf. Apa nama hukum tajwid terlebih dahulu? Ikhfa hakiki. Maka gelaran tanwinnya tuan? Tanwin ikhfa. Masya Allah. Mudah-mudahan ingatan tuan-tuan ni sampailah kepada hari periksa nanti, insya Allah. Mudah-mudahan. Tapi kalau tak ingat, rujuklah talian hayat yang ada di hadapan masing-masing. Sambung. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
Baik, soalan terakhir. Aliman khabira. Apa gelaran tanwinnya? Apa gelaran tanwinnya? Tanwin izhar, sebab hukum tajwidnya tanwin jumpa dengan kha adalah izhar halqi. Maka gelaran tanwinnya tuan, tanwin izhar. Sadaqallahul azim. Tandakan setakat ayat tu, minggu depan kita continue. Sambung kepada ayat berikutnya, ayat 36. Ya, masih dalam surah An-Nisa, insyaAllah. Tapi jangan lupa minggu depan tolong datang untuk sama-sama kita sambung kuliah kita pada tanda yang keberapa? Yang ke-7. 7.2 dan 7.3, insyaAllah. Baik, tuan-tuan puan, insyaAllah ada sedikit latihan puan-puan buat di rumah. Cuba buat di rumah lah ya. Muka surat berapa sebelum kita bersurah ini sekejap ya. Ustaz bagi sedikit latihan supaya puan-puan tak lupa apa yang Ustaz ajar. Muka surat yang melibatkan latihan ya. Okey. Muka surat berapa ni? 54. 54 dah buat belum? Sambung 54 ni. Tanda mati, tanda sukun ni senangnya perempuan. Tanda huruf mim kecil, tanda huruf mim kecil wakaf tam ni pun senang. Tapi senang-senang pun jangan copy daripada buku tajuk Ustaz. Ada pelajar senang menjawabnya, dia copy daripada buku tajuk saya. Macam tu senanglah jawab soalan. Puan-puan kena carilah sendiri dalam Quran, boleh? Cuba buat muka surat 54 dan muka surat 55. Muka surat 54 dan 55. Siap minggu depan hantar kat Ustaz. Boleh? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Muka surat 56 jangan buat dulu. Nanti lepas kita dah ulang kaji, kita faham betul, baru kita buat latihan ya. Terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita baca menjadi amal soleh kepada diri kita di hari kiamat nanti. InsyaAllah. Baik, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.